Gila betul. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So pada hari ni aku nak ceritakan tentang 5 benda pelik yang pernah terjadi dekat dunia ni. Pelik tapi benar dan itulah kenyataannya. 5 benda pelik yang aku nak senaraikan kejap lagi tak terjadi dekat Malaysia dan aku harap benda tu takkan terjadilah. Macam biasa, benda-benda pelik ni selalunya jadi dekat luar negara. Dan benda-benda pelik yang terjadi ni adalah satu jenayah atau merupakan satu kesalahan yang diorang buat dekat negara tu. So without wasting any time, let's get started. Biawak komodo merupakan salah satu spesies biawak yang terbesar dalam golongan spesies cicak. Dan biawak komodo ni hanya ada dekat Indonesia je, dekat Malaysia tak ada, okay? Kalau korang nak tahu, biawak komodo ni sebenarnya sangat-sangatlah berbahaya. Dan air liur yang meleleh daripada mulut biawak komodo tu sebenarnya ada bakteria yang boleh membunuh. Kalau korang pernah tengok dokumentari, korang mesti tahu yang biawak komodo ni sebenarnya bukan kaleng-kaleng. Kebiasaannya, manusia normal tak akan dekat dengan biawak komodo. Kecuali ada 2 jenis manusia. Yang pertama yang akan buat research pasal biawak komodo tu, dan yang kedua adalah manusia yang tak normal ataupun lebih tepat lagi gila. Jadi aku nak ceritakan pasal orang yang kedua ni. Sebabnya hanya golongan manusia macam ni je yang berani dekat dengan biawak komodo. Dan golongan ni jugalah yang berani mencuri biawak komodo. Dikatakan kecurian biawak komodo ni sangat berleluasa di Pulau Komodo iaitu di Indonesia, sampaikan pihak atasan ataupun pihak berkuasa ni kena gubal satu undang-undang bagi mengelakkan biawak ni dicuri oleh orang yang tertentu. Undang-undang yang baru ni sebenarnya baru digubal pada Januari tahun 2020 iaitu awal tahun ni, yang mana semua pelancong yang melawat ke Pulau Komodo diharamkan mencuri. Tujuan kenapa biawak ni dicuri adalah kerana kononnya untuk tujuan perubatan seperti di negara China dan juga Thailand. Diorang percaya yang biawak komodo ni boleh dijadikan sebagai ubat dan juga sebagai ubat antibiotik untuk tubuh badan. Harga seekor biawak komodo ni boleh mencecah sebanyak RM145,000 Malaysia. Wow, sangat-sangat mahal Dan sekarang Pulau Komodo ni telah ditutup bermula pada awal tahun ni sampailah ke hujung tahun ni disebabkan oleh aktiviti penyeludupan biawak komodo. So kita akan teruskan kepada next story. Jual mayat? Biar betik. Mungkin korang dengar bunyi tu macam agak pelik, tapi sebenarnya benda ni betul-betul terjadi di negara China. Upacara jual mayat ni dilakukan disebabkan oleh satu upacara yang tertentu. Disebabkan upacara yang pelik ni lah, ramai orang sanggup ni gali kubur untuk ambil mayat. Lepas tu mayat tu akan dijual di pasar gelap. Harga satu mayat tu bukan murah diorang jual. Harga satu mayat tu boleh mencecah sebanyak RM63,000 Malaysia. Oh, jual mayat je kau dah boleh kaya kot. Sebab kenapa mayat ni dicuri? Sebab diorang nak buat perkahwinan hantu. Dan mayat yang diorang curi ni bukanlah sembarangan mayat, tetapi adalah mayat seorang wanita. Ada sesetengah keluarga ni yang sanggup keluarkan duit beribu-ribu ringgit semata-mata nak dapatkan jasad mayat. Dan ada juga yang sanggup membunuh semata-mata untuk dapatkan duit. Kenapa wujudnya perkahwinan hantu ni? Ada etnik yang dekat China tu yang percaya kalau anak turunan diorang ni mati dan bujang, anak diorang tu wajib dikahwinkan supaya dia tak alone dekat dunia sana. Selain mengahwinkan mayat perempuan dengan roh anak diorang, ada juga upacara orang yang hidup dikahwinkan dengan mayat. Kejadian curi ni bermula sekitar tahun 2013 dan terdapat sebanyak 27 laporan tentang mayat perempuan telah dikorek kubur dia dan dicuri. Bagi mengelakkan kes kecurian ni berleluasa, ada sesetengah orang kampung yang akan tidur dekat kubur anak-anak perempuan. Pernah terjadi seorang lelaki ni ditangkap oleh polis sebab dia ni kantoi bawa mayat perempuan di dalam kereta dia. Dan dia kata dia bunuh perempuan ni sebabnya dia nak jual mayat tu dekat family yang mencari mayat perempuan dan nak dijadikan sebagai pengantin hantu. Gila betul. Okay, next.
Korang pernah terfikir tak yang akan ada orang mencuri jambatan? Jambatan? Ya, jambatan yang besar tu yang mana digunakan oleh lori, kereta, motor dan pelbagai lagi kenderaan. Dan terdapat banyak jambatan yang cantik-cantik kat dunia ni, dan Malaysia of course lah tak ketinggalan dengan jambatan Pulau Pinang. Dan kecantikan jambatan tu sendiri membuatkan si pencuri jambatan ni mula terjatuh hati dan mempunyai niat untuk mencuri jambatan tu. Dan kes kecurian ni hanya berlaku pada waktu malam. Kejadian kecurian ni pernah berlaku dekat England, dekat Turki dan juga Republic Czech. Kes curi dekat Republic Czech ni pernah terjadi pada tahun 2012, melibatkan sebuah jambatan yang besar seberat 10 tan dan bersaiz 198 meter. Pelik kan, macam mana orang boleh curi jambatan tu? Kalau orang tu nak curi jambatan, mestilah memerlukan kepakaran yang tertentu dan juga jumlah tenaga yang sangat-sangat besar. Sebabnya jambatan tu bukannya kecil dan boleh ambil macam tu je. Dan apa yang lebih pelik apabila kejadian kecurian ni langsung tak disedari oleh orang yang berada di sekitar jambatan tu. Pelik kan? Yang ni pun pelik juga, ais pun nak dicuri. Bukan aiskrim je, tapi ais batu yang biasa tu. Bagi kita ais tu macam tak ada nilai pun. Kalau kita beli RM1 dekat kedai runcit tu, punyalah banyak boleh dapat. Sebab harga ais ni tersangatlah murah dan macam impossible sangat-sangat orang nak curi ais tu. Kes curi ais ni pernah jadi pada tahun 2012 dan seorang lelaki ni kena tangkap dengan polis disebabkan dia ni mencuri ais. Sebanyak 5 tan ais dijumpai di dalam trak lelaki tu di Cochrane. Pihak polis yakin yang lelaki ni mencuri ais tu adalah untuk kegunaan restoran di sebuah kelab malam atasan di Santiago. Dan kes curi ni dipercayai dilakukan oleh geng kongsi gelap. Aduh, punyalah murah ais tu nak dia curi juga. Jatuhlah kelas dia sebagai seorang gangster sebab dia tak mampu nak beli ais. Okay, next. Dekat setiap negara pasti ada undang-undang mengenai nombor plate kenderaan. Kalau dekat Malaysia, nombor plate kenderaan tu tak boleh kecil ataupun plate tu dibuat daripada metal. Jadi kena ikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ. Jadi kalau sesiapa je yang melanggar undang-undang tu pasti akan disaman oleh pihak atasan. Selain tu juga, nombor plate ni juga sangat-sangatlah penting bagi sesebuah negara yang maju bagi menguruskan bandar dia. Contohnya macam negara Tehran. Dikatakan negara ni telah membuat satu zon trafik khas yang mana siapa yang nak menggunakan zon trafik khas ni kena bayar yuran. Dan zon ni hanya digunakan di dalam bandar-bandar yang sesak. Maksudnya diorang ni mungkin diberi laluan istimewa supaya diorang ni boleh lalu dekat jalan yang jam. Kalau kat Malaysia, geng-geng VIP akan menggunakan polis trafik untuk escort diorang. Ada satu negara yang dikenali sebagai Iran dan pengguna jalan raya di Iran ni mengupah orang lain untuk menjadi penghalang nombor plate. Disebabkan jalan dekat bandar diorang tu sangat-sangatlah jam dan diorang ni pula nak cepat dan diorang ni akan langgar lalu lintas. Sebab itulah diorang ni akan upah sesiapa je dan orang ni dikendaki untuk berdiri di belakang kereta diorang bagi mengelakkan nombor plate kereta diorang ni ditangkap oleh CCTV. Dan perkhidmatan ini selalunya menggunakan orang pejalan kaki dan juga orang yang menaiki motosikal. Jadi apabila nombor plate kereta diorang ni terlindung, nombor plate kereta diorang tak akan dapat dilihat melalui CCTV bila diorang langgar traffic light ke apa. Walaupun perbuatan ni adalah satu jenayah kerana perbuatan ni telah melanggar undang-undang negara Iran, tetapi ramai je yang menjadikan kejaya sebagai penghalang nombor plate ni adalah kejaya tetap diorang. Pelik-pelik betul negara diorang ni. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan cerita aku. So antara kelima-lima cerita tu yang mana korang rasa macam paling gila, paling tak boleh nak masuk akal, paling tak boleh nak hadam, please komen di bawah. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan turn on notification. Dan kalau korang rasa video aku ni agak menarik untuk korang kongsikan dengan kawan-kawan korang, dipersilakan untuk share. Dan korang boleh juga follow aku dekat Instagram dan juga Twitter dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.